Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sekali, terutamanya follower daripada Ilapa dan Amni Cookies. Hari ini kita live pada pukul 5 petang. Terima kasih kepada yang baru join live ni. Saya harap live ni dapat memberi manfaat lah kepada orang di luar sana tu. Yang untuk hari ni kita akan cakap berkaitan dengan sifat, kiranya untuk orang yang bisnes ni lah, apa yang perlu ada, apa yang perlu buang. Sifat utama orang bisnes ni, yang pertamanya bagi saya, dia tak boleh bermalas-malasan. Kira macam contoh lah, sifat ni sifat utama lah. Sebab sifat malas ni dia ada kesan yang amat buruk lah daripada yang lain-lain tu. Sebab tu kita ini akan bincangkan pada sifat berkaitan dengan sifat-sifat malas lah dalam perniagaan. Kalau macam kita malas, kita nak buat bisnes tapi tak jadi kan. Kita malas tapi nak jadi ejen, tak jalan juga. Kesian kepada pembeli yang kita ambil barang daripada dia tu. Sebab ya, kita sendiri tak rajin, kita sendiri tak usaha untuk kembangkan kita punya ekonomi. Kita jadi ejen untuk kita punya pendapatan, nak dapatkan pendapatan. Tapi bila kita malas, benda tu jadi macam sisi lah dalam hidup kita. Kita tak ada rasa tanggungjawab. Itu yang penting lah. Sebab yelah, bila seorang tu diberi kepercayaan kan, macam pembeli macam penjual dia memberi kepercayaan kepada ejen untuk jual dia punya produk. So ejen kena mainkan lah dia punya tanggungjawab. Dia kena mainkan dia punya peranan sebagai ejen. Peranan dia sebab untuk sebarkanlah produk keluaran daripada sorry, angin. Produk keluaran tu daripada pembeli dah lupa lah. Macam contoh tadi, kiranya macam peranan dan tanggungjawab daripada ejen tu, dia kena sebarkan produk keluaran daripada pengeluar. Kiranya macam dia dah ambil produk tu, penjual tu dah beri kepercayaan kepada dia. Lepas tu dia kena jalankanlah tanggungjawab dia sebagai seorang ejen. Dia kena sebarkan kepada pembeli, biar pembeli rasa, biar pembeli tahu apa produk yang dikeluarkan tu. Lepas tu kalau macam contoh, seseorang tu dia malas, dia jenis yang suka sikap dia bertangguh-tangguh. So bila contoh kerja tu, bila kita dapat kerja, kalau jenis yang suka yang bertangguh ni, memang semua orang akan ada sifat bertangguh ni. So bila ada sifat macam ni, sebenarnya tak elok untuk diri kita dan orang lain juga. Sebab apa, kalau macam contoh kita yang jenis suka yang bertangguh, macam kadang-kadang orang tu dia nakkan cepat lah. Kiranya suatu benda tu dia nak cepat. Macam contoh, kita bagi contoh, pembeli dia bagi produk dekat ejen. So dia mengharapkan ejen tu untuk sebarkan dia punya produk secara yang mudah dan cepat. Kiranya dia nakkan orang kata feedback yang menarik daripada ejen. So bila contoh ejen ni dia ada sikap yang malas, dia ada sikap yang suka bertangguh-tangguh ni, itu membawa mendarat lah kepada yang si pembeli ni. Kesian kepada yang si penjual. So bila contoh ejen ni dia suka sikap tangguh-tangguh, makin lama makin malas. So bila makin malas, kerja pun makin banyak. Bila kerja makin banyak, so dia akan jadi malas lah balik. Dia akan saling berkait antara satu sama lain lah. Yang malas, tangguh, malas, lepas tu tangguh lagi, lepas tu malas lagi. Sebab dia dah terlalu banyak kerja. Lepas tu sikap orang malas ni, dia suka tidur lah. Dia banyak tidur daripada buat kerja.
asyik tidur je pun tak guna juga untuk kita punya perniagaan. Okay, terima kasih yang baru join live ni. Okay, saya ucapkan selamat datang kepada Facebook dan IG Amni Cookies dan Ilapa. Okay, untuk hari ni yang mana yang terlepas tu korang boleh tengok balik live ni. Lepas tu korang boleh tahulah sifat-sifat yang perlu, yang tidak perlu ada lah untuk orang yang kiranya yang menjalankan bisnes ni. Okay, macam contoh, okay, orang yang malas ni suka tidur je panjang. Patutnya tidur tu untuk sekadar kita apa ni, sekadar kita untuk berehat lah, sekadar untuk rehat lah. So bila kita dah rehat tu, bila dah cukup rehat, kita tidur dalam 6 hingga 7 jam macam tu lah. Kira dah cukup lah tu untuk kita rehat. So bila kita dah rehat, kita boleh ada tenaga, kita recovery balik kita punya tenaga tu, function kita berehat, untuk function kita tidur. Kita banyak sangat buat kerja seharian tu lah. Lepas tu bila kita tidur, kita dapat balik kita punya tenaga tu untuk kita teruskan balik kita punya hari-hari yang mendatang. So saya nak beritahu lah, sikap orang yang malas ni dia memberi banyak kesan lah, kesan kepada orang yang di luar sana, terutamanya dalam perniagaan. Sebab apa? Macam contoh, okay, kita selalu duduk rumah je kan, tak buat apa-apa. So bila kita tak buat apa-apa, kita malas, kita baring je kerja je. Jadinya lemak-lemak kita akan macam terkumpul lah. Bila lemak-lemak dah terkumpul, mulalah badan naik jadi gemuk. Lepas tu jadi semakin tak sihat, semakin banyak makan benda-benda yang tak berkhasiat. Lepas tu bila dah jadi macam tu, kita akan dapat banyak penyakit lah. Tu kita punya kesan lah, antara salah satu kesan. Lagi-lagi kalau dalam bisnes kan, kalau macam kita badan dah berat, macam mana kita nak jalankan bisnes? Mesti bisnes kita perlukan orang yang fit. Kita akan pergi sana, pergi sini, pergi bincang dengan orang kat sana, cari supplier kat sini. Lepas tu kita nak cari customer, nak bincang dengan ejen, mesti banyak perlukan pergerakan. So bila kita dah ada banyak lemak yang terkumpul, kita dah malas nak bergerak pergi mana-mana, jadi kita punya bisnes tu sangkut lah. Bila dah sangkut, kita punya bisnes mungkin akan tutup ataupun kerugian lah. Okay, okay, untuk kesan yang seterusnya bagi saya lah, dia akan mengalami kemurungan. Okay, ini kalau orang-orang yang malas lah, macam dia sedang menjalankan satu bisnes. Saya tersasul lah. Okay, dia dah menjalankan satu bisnes. Okay, bisnes tu dia dah jalankan lama, tapi sebabkan satu kejadian ataupun mungkin sebabkan dah lama sangat PKP ataupun yang terbaru ni PKPP, dia punya bisnes tu makin merudum. Lepas tu bila bisnes tu dah merudum, oleh sebab dia malas, dia cakap tak apa, nanti bisnes ni dia akan hidupkan balik nanti. Okey, sikap yang menangguh ni, macam contoh dia cakap nanti, lama-lama bisnes dia tu akan merudum jatuh. Lepas tu dia akan mengalami kemurungan lah. Okey, siapa tak murung kan? Daripada senang lena ada duit, tiba-tiba tak ada duit, tiba-tiba bisnes tutup. Yang ada bisnes, siapa tak murung? Kalau macam kita ada RM1, kita dah belanja kan, lepas tu tak boleh nak beli apa-apa dah. Siapa, kalau macam tu pun semua orang akan jadi macam sikap murung, betul tak? So bila dah murung, dia akan, emosi dia tak stabil, tak menentu. So dia punya fikiran tu melayang, fikiran dia tu tak tentu arah. So dia akan buat benda-benda yang tak sepatutnya. Macam banyak sekarang ni orang bunuh diri, orang terus gila, masuk Tanjung Hospital Bahagia tu. Lepas tu orang sanggup lah buat tikam belakang, macam adik-beradik kan, rebut harta pusaka. Sebab apa? Sebab benda-benda macam ni dia mengganggu emosi kita. Sebab dia dah murung kan, dia tak tahu nak buat apa. So dia akan kaitkan dengan orang lain lah. So bagi saya, janganlah kalau korang ada sikap-sikap macam ni. Bila yang malas, korang akan dapat gangguan kesihatan. Gangguan kesihatan ni lagi teruk lah. Sebab bila korang ada masalah kesihatan,
korang banyak duit pun tak guna gak. Korang ada bisnes, korang banyak duit tak guna. Sebab korang dah tak sihat, korang dah tak normal. So yang korang contoh yang korang kumpul yang banyak-banyak harta ataupun korang buat bisnes kan, tapi tak tak apa ni, tak fikir pasal masalah kesihatan ataupun apa-apa, korang akan dapat masalah kesihatan lah. So bila korang dah sakit, korang akan jadi macam malas lah. Malas untuk buat apa-apa sebab korang dah ada penyakit kan. So korang akan fikir, oh tak apa, aku dah ada penyakit dah, aku dah tak lama lah. So bila jadi macam tu, bila orang dah fikir macam tu, so dia punya perniagaan tu dia akan merosot lah. Sikit demi sedikit, lama-lama habis tu dia akan bankrupt lah. Mungkin akan bankrupt lah. Sebab dia tak konsisten lah dalam perniagaan dia. Sebab dia ada masalah kan dan kesihatan. Dia dah mindset dalam kepala otak dia yang dia dah tak lama. Padahal bila setiap kali benda yang ujian yang kita dapat, ada je jalan penyelesaiannya. Kita je yang kena fikir. Okay. Okay, yang mana baru join tu, saya ucapkan terima kasih sebab join. Okay, yang tak yang masih setia, saya ucapkan terima kasih juga. Lepas tu untuk yang cara penyelesaian daripada masalah-masalah malas okay, daripada masalah-masalah malas ni, saya ada 3 jalan penyelesaiannya. Yang pertama, korang boleh buat jadual untuk setiap aktiviti yang korang buat. Okay, macam tu korang ada kerja, lepas tu korang nak bahagikan masa dengan family, ataupun korang nak bahagikan masa dengan siapa, dengan kawan-kawan ke, dengan adik-beradik ke. Bila korang ada jadual, kira macam korang tahulah apa yang korang nak buat hari ni. Setiap hari tu mesti kita set dekat dalam mind kita. Kita set yang kita ada satu benda yang nak buat. Hari ni apa nak kena buat, hari ni apa nak kena buat, sampailah kita tidur. Tapi tak semua yang kita jadual ikut tak semua yang kita jadualkan tu kita akan ikut. So sebab ada yang orang yang tak suka kalau ikut jadual, so diorang akan lari lah daripada jadual tu. Mungkin ada jadual tapi dia akan lari lah masa dia daripada jadual tu. Tak kisah pun lari, at least kita tahulah apa yang kita nak kena buat pada hari tu. Kita ada masa yang sistematik, kita ada 24 jam. So korang kena plan betul-betul lah hari tu korang nak buat apa. So tak adalah korang asyik tidur je, korang malas-malas je. Okay, okay, untuk yang kedua, korang kena sayang kat diri korang sendiri. Macam contoh, okay, kalau malas, apa akan jadi kat korang pada masa akan datang. Korang akan fikir benda tu. Kalau aku asyik tidur je, kalau aku malas jadi kerja ataupun tak buat apa-apa, apa akan jadi pada korang pada masa akan datang. So kalau korang tak sayangkan diri korang sendiri, fikirlah orang lain yang sayangkan korang tu. Fikirlah ibu bapa, adik-adik, kawan-kawan, mana tahu yang ada pak mak tu yang sayang. So bila korang dah malas-malas, korang jadi macam sakit kan. Bila dah sakit, memang tak sayang kat diri sendiri. Sebab tu kena usaha. Okay, untuk mengelakkan daripada masalah kesihatan, saya nasihatkanlah banyakkan melakukan bersenam, ataupun korang kena jaga penjagaan pemakanan korang tu. Biar makan makanan sihat. Janganlah asyik makan benda-benda yang manis ataupun benda-benda yang dia punya karbohidrat tu tinggi. At least adalah protein campur vitamin sikit, makan buah-buahan ke apa ke. So bila korang amalkan diet yang seimbang, tak ada badan korang rasa macam lemah je. At least korang boleh jalankan korang punya hari-hari tu dengan seronok Okay. Okay, untuk siapa-siapa yang nak jadi ejen untuk Cik Anu Cookies, kita ada buka untuk jadi ejen untuk biskut Cik Anu Cookies. Okay, yang siapa-siapa nak ketahui maklumat lanjut berkaitan dengan ejen, korang boleh, first kali korang kena follow dulu lah IG dan Facebook Cik Anu Cookies dan Ilapa. Okay, lepas korang follow, korang subscribe channel Ilapa dekat YouTube. Okay, lepas korang dah subscribe, korang boleh lah tekan link dekat bawah ni. Nanti saya akan letakkan nombor telefon untuk jadi ejen. So korang boleh contact lah untuk ejen yang minat jadi ejen. Syarat-syarat apa semua korang nak tahu, korang boleh tengok. Okay, okay, yang masih setia, yang masih join video ni, yang baru join, saya ucapkan terima kasih lah sebab join video ni.
Okay, moga video ni dapat memberikan manfaat. Lepas tu korang punya jadi panduan ataupun ikatan. Ikatan pun boleh lah, sebab ya kita pun tak saling mengenali kan. So mungkin lah akan terjalin satu ikatan persahabatan ke apa ke. Okay, so mungkin video ni akan jadi ikutan lah kepada yang lain. Apa-apa yang korang nak nasihatkan ke, korang boleh rujuk apa yang korang tak tahu kan. So saya rasa setakat ni saja video yang saya boleh buat. Kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. Okay, sekian, terima kasih.